Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Hari ini kita telah pun dikurniakan Allah sampai kita pada tanggal 12 Ramadan 1441 Hijrah bersamaan dengan 5 hari bulan Mei tahun 2020 Masihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah puasa kami pada hari ini dan hari-hari sebelumnya. Maafkanlah semua salah silap kami yang kami lakukan dalam puasa ini, dalam hal keadaan kami sengaja atau tak sengaja, dalam keadaan kami melakukan bersendirian atau beramai, dalam keadaan kami lakukannya dengan kerana dosa-dosa kami dan lemahnya iman kami. Ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Terimalah puasa kami yang seada ini ya Allah, dan jadikanlah puasa ini sebagai amalan yang akan membersihkan diri kami dari segala dosa dan mendekatkan diri kami padamu ya Allah, dan mendapatkan rahmat-Mu dan pengampunan-Mu dan kelepasan daripada api neraka-Mu. Dan sampaikanlah umur kami sampai penghujung Ramadan, agar dapat kami sempurnakan puasa Ramadan ini dan dapat berkat dan syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, para tetamu-tetamu, para kekasih-kekasih Allah, pada para penonton yang mengikuti online Tazkirah Ramadan, dan kepada sekalian para jemaah yang saya muliakan, maka alhamdulillah kita bersyukur pada Allah yang di mana kita diberikan kesempatan untuk sama-sama mengikuti online Tazkirah ini. Semalam kita sudah membicarakan tentang antara sifat-sifat kita terhadap Al-Quran. Kita penuh rasa kasih sayang pada Quran kerana dia adalah kalam Allah. Bila kita baca Quran, makna kita membaca kalam Allah seolah-olah Allah berbicara pada kita. Dan demikian juga kita telah mengatakan rasa kasih sayang cinta kita pada Quran. Lepas kita baca tu kita peluk dan kita cium dia. Itu tidak ada sama sekali salah. Bahkan itulah tanda sifat orang beriman, sayang kepada kalam Allah. Dan demikian juga Allah SWT telah nyatakan Al-Quran. Quran itu tidak ada syak dan ragu. Dan selepas kita membacanya, kita pun membetulkan dan membenarkan sadaqallahul azim. Telah benarlah apa yang Allah Ta'ala telah firmankan. Begitulah perkara yang telah kita bincangkan semalam. Antaranya juga bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memperumpamakan orang mukmin yang baca Quran sepertilah ibaratnya limau manis. Harum baunya, sedap rasanya. Begitulah orang mukmin, apabila dia baca Quran, dia ada auranya Quran, ada kehebatannya Quran, ada nurnya Quran yang terpancar di wajahnya dan juga pada dirinya. Dan di sebaliknya pula, hati dia pun akan ada kebaikannya, kemanisannya, kelazatannya dalam dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang mukmin yang tak baca Quran, dia sepertilah buah tamar, buah kurma. Dia tak ada bau wanginya, tapi sedap rasa manisnya. Begitulah ibaratnya, zahirnya tak nampakkan kelebihan dia atau nur atau cahayanya, tetapi dia beriman, maka iman dia itu adalah manis untuknya.
Ya muslimin rahimakumullah, muslimin dan muslimat yang mengikuti akan online tazkirah ini rahimakumullah, semoga Allah merahmati anda dan kami dan semua keluarga kita dan semua kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Masuk kita dalam pembicaraan kita menyambung daripada kitab Fadilatul Quran, Fadilat Quran, yang telah disusun oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, seorang ulama Syekhul Hadis yang telah dikebumikan di kota Madinah Munawwarah. Alhamdulillah, saya sempat juga ziarah beliau sewaktu saya mengaji di negeri India dahulu, dan beliau juga telah datang ke Madinah di atas perintah Rasulullah SAW, dan beliau telah diberikan iqamah ataupun permit duduk, dan dia pun meninggal di kota Madinah. Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala meninggikan darjatnya dan merahmati rohnya, dan juga melimpahkan keberkatan ilmunya kepada kita. Kepada beliau kita sama-sama hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada hari ini kita menyambung lagi dalam hadis yang berikutnya, yaitu berkata Syekhul Hadis, yaitu Al-Imam Muhammad Az-Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu biyamikum fid dharain, amin. Daripada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari pengadilan kelak 3 perkara akan berada di bawah perlindungan arash. Perlindungan arash, itulah arash makhluk Allah yang terbesar sekali, dan di bawahnya lah bayang yang sangat besar untuk melindungi orang-orang yang bertuah, yang beruntung. Antaranya 3 perkara ni. Pertama ialah Al-Quran yang mulia, yang akan berhujah dengan manusia, dan Al-Quran mempunyai jasmani dan rohani. Itu yang kita telah sebutkan. Dia Allah Ta'ala jadikan seperti satu bentuk yang boleh bercakap, ya, berbentuk tubuh badan dan juga ada roh. Dan memang Al-Quran ada roh. Sebab tu bila kita baca Quran, kadang-kadang kita tersentuh hati kita, terasa sayu hati kita, menangis kita, kerana roh kita bersentuh dengan Al-Quran, roh Al-Quran, Masya Allah. Dan yang keduanya ialah amanah. Amanah yang telah Allah wajibkan kepada kita, amanah. Dan yang ketiganya ialah tali persaudaraan, silaturahim. 3 ini duduk di bawah arash Allah Ta'ala. Dan mereka akan mengisytiharkan, iaitu kalau sekiranya silaturahim, dia akan berisytiharkan, ya Allah, berilah rahmat pada orang yang mempertahankan aku, dan tariklah rahmat daripada sesiapa saja yang mensia-siakan aku. Jadi maknanya silaturahim, doa dan minta pada Allah, berikan rahmat pada orang yang menjaga silaturahim, dan tarik rahmat Allah, maknanya cabut rahmat Allah. Jangan kesiankan orang yang putuskan silaturahim. Kita ni tuan-tuan, ya, jangan putuskan silaturahim. Itu adalah dosa besar, memutuskan silaturahim. Nanti kita akan sebutkan, ya, ruginya orang yang berpuasa, rugi dia sembahyang, rugi dia Lailatul Qadar. Kalau dia tidak menyambungkan silaturahim dia ibarat dia seperti terhapus dia daripada rahmat Allah Ta'ala. Jadi di sini Al-Quran akan juga berhujah di hadapan Allah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Imam Tirmizi, bahawa Al-Quran itu akan berada di hadapan Allah dan meminta kepada Allah untuk memberi pakaian kepada pembacanya. Jadi Al-Quran minta, ya Allah, bagikan orang ni pakaian. Siapa dia? Orang yang membaca Al-Quran. Sebab kita ni bila bangkit di pada mahsyar, maaf kata tuan-tuan, telanjang bulat. Kenapa Ustaz? Itulah Nabi SAW telah sebutkan, yub'atsun nasu yaumal qiyamah ghurran, iaitu Allah Ta'ala bangkitkan manusia itu bangkit daripada hufatan ghurran, iaitu berkaki ayam dan tidak berpakaian, uratan hufatan uratan ghurran, yang tidak terputus pusatnya, macam baby. Astagfirullah.
Jadi itulah keadaan kita di yaumul qiyamah. Siti Aisyah radhiyallahu bertanya, "Ya Rasulullah, macam mana nanti orang tengok aurat dia?" Nabi kata, keadaan yang masa itu lebih dahsyat daripada pandang memandang. Kerana dah tak fikir dah masalah tu. Kerana semua dalam ketakutan. Nah, ini antaranya. Al-Quran akan suruh Allah Ta'ala berikan pakaian kepada orang yang membaca Al-Quran itu. Jadi ini untung tuan-tuan orang baca Quran. Tapi sebaliknya orang yang beriman, yang bertakwa, bila dibangkitkan di padang yaum mahsyar, mereka akan dipakaikan dengan pakaian. Kerana walibasut taqwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pakaian takwa itulah yang lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Jadi orang yang bertakwa besok di padang mahsyar dibangkitkan dengan pakaian yang menutup auratnya. Dan Allah Ta'ala akan memberikan dia memakai mahkota. Subhanallah. Bukan sekadar pakaian, pakai mahkota pula. Dan Al-Quran sekali lagi mohon pada Allah diberikan nikmat-nikmat tambahan kepada orang yang membacanya. Maka Allah akan hadiahkan kepada pakaian kemuliaan selengkapnya, pakaian full uniform, cantik, luar biasa, hebat. Dan Quran sekali lagi minta pada Allah Ta'ala supaya diberikan keridhaan Allah kepadanya. Maka Allah pun rida kepadanya. Kepada siapa tu? Kepada yang si membaca Quran. Yang tak baca Quran, rugilah, tak dapat syafaat daripada Al-Quran. Sebab tu Al-Quran itu memberi syafaat kepada orang yang membacanya, yang membaca di dunia. Kita ambil masa sikit aja. Bukanlah nak 24 jam, bukanlah nak 1 jam. Kalau memang kita bekerja, apa nak buat kan, pagi sampai petang, balik tu sikit kita baca. Atau tengah hari waktu kita sembahyang zuhur kat masjid kita baca. Ataupun pagi lepas subuh kita baca. Sekurang-kurangnya kita selesai 1 juz 1 hari. Tak dapat setengah juz, tak dapat 2-3 lembar. Itulah amalan harian kita sepatutnya. Jangan kita kurang. Kalau boleh, kita khatamkan Al-Quran. Seperti mana yang telah disebutkan oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya, bahawa hak yang wajib untuk kita memenuhi untuk Al-Quran ialah kita bacakan dia, khatamkan dia 2 kali setahun. Ni dengar ni tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita kalau nak kirakan tuntutan membaca Quran ni, kalau boleh setiap tahun 2 kali khatam. 2 kali khatam tu tak kira lah kita dalam bulan Ramadan ke luar Ramadan ke. Tapi maknanya kalau orang yang baca slow tu, mungkin dia akan makan masa 6 bulan khatam. Baca 6 bulan khatam. Jangan dah habis Ramadan, maaf kata dalam Ramadan baca Masya Allah. Tapi dah habis Ramadan, Al-Quran letak atas almari sampai tebal 2 inci. Dia punya abuk dia. Kenapa tak buka-buka lagi Quran? Tunggu sampai Ramadan baru buka. Jangan buat macam tu ya. Kita jadikan rutin. Jadikan semacam mana kita tiap-tiap hari nak kena makan. Tiap-tiap hari kita nak minum air. Rohani kita makan apa? Rohani kita makan zikrullah. Rohani kita makan bacaan Quran. Amal-amal soleh. Inilah makanan rohani kita. Jadi yang kita tinggalkan membaca Al-Quran. Kalau boleh, kita khatamkan dalam setiap setahun 2 kali kita khatam. Ya, begitulah dia Muslim rahimakumullah. Untungnya orang baca Quran, pahala yang besar. Apa dia sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Tirmizi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iaitu sesiapa yang baca daripada Al-Quran, bagi dia setiap satu huruf dia mendapat pahala 1 kebaikan. 1 kebaikan tu digandakan jadi 10 pahala. Masya Allah. Jadi maknanya 1 huruf ialah 10 pahala. Dan aku tidak katakan alif lam mim tu 1 huruf, tapi alif tu 1 huruf, lam tu 1 huruf, mim tu 1 huruf. Jadi dah berapa huruf? 3 huruf. 3 huruf tu kalau kali 10, dah 30 dah pahala dia. Masya Allah. Maka di sinilah alim-alim ulama kata rugi orang yang tak baca Quran. Bahkan di dalam riwayat lain pula, ada setengah-setengah alim ulama membahaskan, sebenarnya alif itu pun bukannya 1 huruf. Alif lam mim. Alif lam fa. Alif. Mim ya mim. 3. Alif lam fa dah 3.
Alif lam mim. Lam pun ada 3 huruf. Lam, alif, mim. Dah berapa tu? Dah 9 huruf. 9 kali 10, 90 pahala. Masya Allah. Dalam surah Fatihah kita baca ada 140 huruf. Kalikan 10, 1400. Masya Allah. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan, kelebihan ni kita baca Al-Quran, ya. Jangan kita rasa tak ada apa-apa. Jangan. Itu orang yang tak beriman yang kata, Allah tak ada apa-apalah. Tapi sebenarnya dia banyak sekali faedahnya. Ini yang sedang kita bicarakan tentang Al-Quran. Begitulah dia untungnya mak bapak. Sebab tu kita mak bapak, kita kena didik anak-anak kita untuk baca Quran. Kenapa? Mak bapaknya mendidik anak baca Quran akan diberikan ganjaran. Beginilah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Muaz al-Juhani radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Quran dan beramal dengan apa yang terkandung di dalamnya, kedua ibu bapanya akan dipakaikan dengan mahkota pada hari pengadilan yang sinarannya akan melebihi daripada sinaran cahaya matahari, jika sekiranya matahari itu berada dalam rumah-rumah kamu di dunia ini. Jadi bayangkanlah bagaimana pula orang yang dirinya sendiri mengamalkan dengan Al-Quran. Jadi orang yang baca Quran dan beramal dengan Quran. Apa dia beramal? Ikut apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Orang yang seperti ini, kelebihannya itu melimpah sampai pada mak bapak dia. Apa yang dapat mak bapak dia? Allah Ta'ala bagikan mak bapak dia mahkota. Mahkota tu sinaran cahaya dia lebih terang daripada matahari. Andai kata kalau matahari diletak dalam rumah kamu, maka mahkota yang ibu bapa kamu tu pakai lagi terang lagi pada matahari. Sekarang ni pun matahari berjuta batu jauh pun sudah terang seluruh bumi angkasa luas ni. Apalagi kalau matahari dalam rumah, lebih lagi terang. Tetapi mahkota yang dipakai oleh ibu ayah yang anaknya tu membaca Quran, anak baca Quran dan beramal. Sebab tu kita kena pastikan anak-anak kita ni anak yang soleh. Didik mereka, bukan hanya sekadar suruh baca Quran. Didik mereka dengan salat, dengan puasa, dengan zikir. Hantar pergi belajar agama, mengenal Allah, mengenal Rasul. Jangan sampai mereka terbiar tak tahu hukum agama Allah. Jangan. Maka mak bapak seperti itu akan dipakaikan mahkota yang Masya Allah, hebatnya, lebih terang pada matahari. Gambarkan, Nabi sendiri kata, gambarkan bagaimana pula orang yang membaca dan beramal dengan Quran. Kalau mak bapaknya dia dapat kelebihan tu, apalagi kalau sekiranya si anak itu, yang manusia itu, orang itu yang membaca, beruntung, bertualah. Allah tuan-tuan. Perjalanan kita ni masih jauh. Kita bukan hanya di dunia. Dunia ini tempat persinggahan saja. Kun fi dunya ghariban au abiras sabil. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadilah kamu di dunia seperti orang yang musafir atau orang yang menyeberang jalan. Kita hanya transit saja. Tak lama. Ini pun kita bersusah payah belajar sampai nak pas, nak sedikit. Okey, tak apa. Sampai kita kerja berjam-jam. Okey, tak apa. Tapi jangan kita lupa Quran. Jangan kita lupa agama kita. Anak-anak kita mesti ada kelas baca Quran. Tak apalah dia tak dapat nombor 1, tak apa. Tapi dia tahu baca Quran. Ini mak bapak meninggal, nak baca Yasin pun tak tahu. Panggil Pak Imam, panggil Pak Bilal, panggil orang masjid. Sedangkan anak sendiri pun tak tahu baca. Astaghfirullah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rugi mak bapak. Hampir ribu-ribu untuk anak aku belajar sampai tinggi. Tapi anak tu nak baca Quran tak tahu. Nak baca Yasin tak tahu. Itu jangan sampai jadi macam tu. Mari kita insafkan diri kita. Kita jangan kejar dunia berlebih-lebih sampai tinggal agama. Kejar dunia tapi agama tak tinggal, okey. Tapi jangan sampai kita tinggalkan agama kita. Itulah kelebihannya orang yang mendidik anaknya itu. Maka beruntunglah bertuah. Dalam kitab Imam Hakim, seorang ulama hadis lagi, meriwayatkan daripada Buraidah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang membaca Al-Quran dan beramal dengannya akan dipakaikan dengan mahkota yang dianyam dengan nur, dan kedua ibu bapanya akan dipakaikan dengan dua pakaian yang lebih berharga daripada seisi dunia ini. Mereka akan berkata, ibu bapa tu akan berkata, ya Allah, mengapakah kami diberikan pakaian-pakaian ini? Jawapan Allah, kerana bacaan Al-Quran yang dilakukan oleh anakmu. Subhanallah.
Masya Allah tuan-tuan. Anak tu yang baca Quran tu, dia akan dipakaikan mahkota yang dibuat daripada nur. Macam mana dibuat daripada nur? Allahuakbar. Hebat luar biasa lah tu. Dan kemudian mak bapaknya pula, anak baca Quran dan beramal dengan Quran, maka mak bapaknya pula akan dipakaikan dengan pakaian yang lebih berharga, lebih indah, lebih cantik daripada dunia dan isi. Subhanallah. Ini dunia yang kita pandang bilion-bilion, bilion-bilion, trilion-trilion semua. Tak ada benda pun kalau dibandingkan pakaian yang dipakaikan Allah Ta'ala kepada ibu bapa kita, yang di mana dia akan memakainya di padang mahsyar kelak. Untunglah anak-anak yang ada sekarang ini, yang mendengarkan apa hadis yang sedang baca ini, amalkan, baca Quran, amalkan Quran. Ustaz, macam mana kita amalkan Quran? Amalkan Islam. Sebab Islam ni agama kita yang telah disampaikan oleh Nabi kita, oleh para sahabat, oleh tabi'in, oleh ulama-ulama kita. Semuanya dipetik daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi dengan kita amalkan Islam, yang haram tinggalkan, yang mana wajib kita kerjakan, yang mana sunat seberapa dapat kita buat, maka mak bapak kita lah akan dipakaikan dengan pakaian yang lebih berharga pada dunia. Jadi kalau kita sayang mak bapak kita, sayang mak, sayang ayah, tapi dah meninggal, kita beramal dengan Quran, kita baca Quran, bukan beramal saya, baca dan amalkan Quran, insya-Allah mereka akan dapat keuntungan. Ada seorang saleh. Orang saleh ni orang yang ahli ibadah. Dia pun pergilah bermusafir. Dalam perjalanan dia singgahlah di satu tempat perkuburan untuk dia nak rehat. Apabila dia rehat, dia dalam mimpi dia tu, dia melihat ada orang-orang kubur yang mana mencari-cari kutip di tepi-tepi kubur itu, mencari seolah-olah orang miskin mengutip-ngutip. Dan kemudian nampak pula satu orang tua ini sedang duduk berehat tenang-tenang saja. Kemudian bertanyalah kepada orang yang musafir ini dalam mimpi dia, "Ya saudara, kenapa ni orang semua kutip-kutip ni? Ini semua orang-orang yang tidak ada cukup bekalan dia, di mana mereka mencari-cari pahala untuk bekalan dia. Maka kenapa pula saudara tidak pula mencari-cari pahala? Saya tiap-tiap hari anak saya baca Quran. Jadi dengan itu pahala mereka telah dihadiahkan kepada saya dan saya tak perlu nak mencari-cari." Mana anak saudara masih lagi hidup? Ada alamat dia sekian-sekian tempat dan di sekian kota dan di dia punya kedai dia punya perniagaan dia. Orang saleh ni mencari tempat mana yang si anak ni bekerja. Kemudian jumpalah rupanya satu toko, satu kedai. Satu kedai ada dua adik-beradik. Satu abang, satu adik. Abang baca Quran, adik jaga tengok customer. Adik pula baca Quran, abang pula jaga customer. Kemudian datanglah orang ni yang soleh ni tanya, "Kamu berdua ni anak si Fulan bin si Fulan?" Mereka kata, "Benar." "Macam mana pula pakcik boleh tahu nama bapak saya?" "Saya semalam pergi ke kubur dan tertidur, mimpi bapak korang. Dan bapak korang kata terima kasih pada anak-anak kerana kamu ni membaca Quran dan Allah Ta'ala telah berikan dia ganjaran-ganjaran yang besar." Subhanallah tuan-tuan ya. Bukan nak tunggu hari kiamat lagi. Dalam masa hidup lagi, mak bapak tu akan mendapat manfaatnya. Kenapa? Kerana anak dia yang masih hidup membaca Quran dan juga beramal dengan Quran. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami daripada anak-anak yang soleh, soleha, yang mendekati Quran dan membaca Quran dan beramal dengan Quran. Bantulah kami ya Allah. Kami tak kuat ya Allah. Kami lemah ya Allah. Kami dhaif ya Allah. Tapi kami mohon bantuan daripada-Mu. Kalau Engkau tak tolong kami, siapa lagi yang akan tolong kami? Peliharalah ibu ayah kami dalam kubur mereka. Jadikanlah kubur mereka satu taman dari taman syurga. Jadikanlah mereka berbahagia di sisi-Mu ya Allah. Dan kurniakanlah mereka pakaian-pakaian syurga dan mahkota-mahkota yang bersinar bercahaya. Ya Allah, terimalah doa kami dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Kami mohon padamu ya Allah, rahmatilah, kasihanilah ibu bapa kami sebagaimana mereka mengasihani kami waktu kecil. Kami tak dapat nak balas mereka dengan harta dunia, tapi inilah kami menadah tangan bermohon padamu ya Allah. Sayangilah ibu bapa kami, maafkanlah mereka, ampunkanlah mereka ya Rahman. Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau suka mengampunkan hamba-Mu. Ampunkanlah kami dan ampunkanlah mereka dan sekalian kaum muslimin dan sekalian mereka yang mengikuti program ini dalam online tazkirah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mintalah pada Allah. Demikian juga dalam riwayat dalam kitab Jami'ul Fawaid, di mana telah didatang daripada hadis Anas radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
barang siapa mengajar bacaan Al-Quran kepada anaknya, ajar saja, bukan nak menghafalkan dia, maka segala dosa-dosanya sama adanya lepas dan yang akan datang akan diampunkan. Jadi di sini kalau mak bapak ambil usaha ajar anak tu baca Quran, beruntung bertuah, ustaz mana ada masa, yalah cubalah, mungkin petang, mungkin malam. Sebab tu kerja dunia ni kita, maaflah ya, bukan mana tinggalkan, tidak, kita pun perlu cari nafkah juga, tapi cari jalan. Mungkin hujung minggu ke waktu-waktu yang kosong, kita ajarkan anak kita Quran. Tapi kalau tak berdaya juga, apa nak buat, kita hantarkan daripada guru Quran ya, supaya mereka dapat membaca Quran. Dan mak bapak itu yang mengajar anak baca Quran, dosa-dosa dia yang dahulu dan dosa-dosa yang akan datang diampunkan Allah. Masya Allah. Kenapa? Allah rahmatkan orang tua yang seperti itu. Masya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami ibu bapa yang sedemikian itu. Amin ya rabbal alamin. Dan barang siapa menjadikan anaknya menghafal Quran, ianya akan dibangunkan pada hari pengadilan dengan cahaya seterang bulan purnama, dan anaknya akan disuruh baca Al-Quran, dan setiap ayat yang dibacakan oleh anaknya itu, maka taraf darjat kedua ibu bapanya akan dinaikkan ke tingkatnya lebih tinggi di dalam syurga sehinggalah bacaan Al-Quran itu selesai. Jadi mak bapak yang menjadikan anak dia hafiz Quran, hafiz, dia menghafal Quran, alhamdulillah, beruntung bertualah kalau mak bapaknya ada anak yang hafiz Quran. Apa jadi? Allah Ta'ala pakaikan dia mahkota lebih terang pada bulan purnama. Nah, kemudian anaknya disuruh baca. Setiap satu ayat anak baca, mak bapak dia darjat naik satu darjat. Naik satu ayat lagi baca, naik lagi satu darjat. Satu darjat dengan satu darjat tu berapa tinggi? Antara satu darjat dengan satu darjat, 500 tahun perjalanan. Allah, Masya Allah, tinggi betul. Ya, itulah dia. Subhanallah. Dan dalam Quran ada berapa ayat? 6,666 ayat. Masya Allah. Begitulah tinggi sekali darjat ibu bapa yang telah pun berjaya mendidik anaknya sampai menjadi hafiz Quran. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, cucu cicit kami daripada hafiz Quran. Ya Allah, mudah-mudahan kami mendapat barakahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita ni dah tua dah ya, tapi kita boleh didik anak. Anak kita pun dah besar. Usahakan salah satu cucu kita, cicit kita, supaya dapat menjadi hafiz Quran. Bukan sekadar hafiz saja, tapi dapat juga beramal dengan Al-Quran itu. Dan daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau telah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uqbah bin Amir ni sahabat Nabi. Makamnya ada di Kahirah, di Mesir, tuan-tuan ya. Dia telah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Al-Quran itu dimasukkan ke dalam kulit dan kemudian dibakar api, nescaya dia tidak akan terbakar. Ini salah satu mukjizat Al-Quran, tuan-tuan ya. Kalau Al-Quran kita letakkan di dalam kulit ya, Al-Quran kita letakkan dalam kulit, kemudian letak dalam api, kulit boleh terbakar, tapi Quran tidak terbakar. Kenapa? Ini kalam Allah. Ini kalamullah, perbicaraan Allah. Allah sendiri pelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran, kami akan pelihara Quran. Bukan pelihara saja di hurufnya, memang huruf dia pun dijaga. Sampai hari ini tak ada siapa yang dapat merubah huruf Al-Quran. Ada juga usaha-usaha daripada orang yang musuh Islam mau cetakkan Quran untuk ubahkan perkataan-perkataan Quran, tapi Allah Ta'ala binasakan dia punya percetakannya. Allah Ta'ala pelihara Al-Quran ini dan dapat dikenali oleh orang-orang salihin, orang beriman, maka dihapuskan Quran tersebut. Dan demikian juga segi zahirnya, itu dari segi hurufnya, daripada zahirnya pun Al-Quran ini kalau dipakaikan dengan kulit, diletakkan dalam api, kulit terbakar, tapi Quran tak terbakar. Dan saya sendiri, demi Allah, saya sendiri salah satu daripada penonton kita yang ada di sini juga, rumahnya terbakar, dan dia sendiri tunjuk saya, Ustaz, rumah saya hangus habis. Saya pergi rumah dia, tapi Quran ni tak hangus, Ustaz. Quran ni masih lagi boleh dibaca. Subhanallah. Sadaqah Rasulullah SAW, telah benarlah apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Gerun saya membaca, dia menceritakan ini. Inilah hakikatnya. Rugi orang yang tak mendekati Quran. Sibuk dengan baca Facebooknya, sibuk dengan baca Instagramnya, sibuk dengan baca dia punya laptopnya, tapi tak ada masa untuk Quran. Rugi. Besok nak mati nak bawa apa? Nak bawa laptop dalam kubur? Nak bawa handphone dalam kubur? Kita nak bawa Al-Quran. Bukan Al-Quran kitab ini, tidak. Tetapi roh Al-Quran akan datang berada bersama-sama kita dalam kubur kita untuk memberi syafaat kepada kita, seperti hadis yang telah saya sebutkan dalam pelajaran yang lepas. Allahumma ya Allah, hidupkanlah kami dengan Al-Quran ya Allah, matikanlah kami juga dengan Al-Quran ya Allah. Kami cinta pada kitab suci-Mu ya Allah. Ya Allah, kami sayang pada kitab suci-Mu ya Allah. Jadikanlah kami daripada orang yang Kau sayangi ya Allah, dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Ya, begitulah pula daripada Ibnu Umar radhiyallahu an. Beliau telah mengatakan, telah meriwayatkan, walaupun demikian hati-hati manusia akan berkarat sebagaimana besi yang dirosakkan oleh air. Bila seorang bertanya, apakah caranya untuk menjadikan hati-hati ini bersinar kembali? Rasulullah SAW bersabda, selalulah ingatkan mati dan membaca Al-Quran. Nampak tuan-tuan? Jadi Ibnu Umar ni sahabat Nabi, dia menceritakanlah, dengan kerana dosa-dosa yang kita lakukan, lama-lama hati itu akan berkarat, seperti mana yang kita telah sebutkan ayat Allah Ta'ala mengatakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan hati-hati itu akan berkarat daripada dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi bila kita buat satu dosa, satu titik hitam, satu dosa, satu titik, lama-lama sudah terkumpul, tertutup hati kita. Na'udzubillah min zalik. Nah, sekarang satu soalan, macam mana kita nak bersihkan dia? Macam mana kita nak cahayakan dia? Rasulullah SAW menjawab, ialah dengan memperbanyakkan ingat akan mati dan membaca Al-Quran. Ingat akan mati. Bila kita ingatkan mati, ya Allah, kalau aku mati ni macam manalah, ibadat aku tak sempurna lagi, dosa aku banyak. Jadi kita insaf. Jadi dengan ingat mati, kita perbaiki diri kita. Dengan ingatkan mati, kita tinggalkan dosa. Dengan ingatkan mati, kita banyakkan amal. Jadi ingatkan mati ni sangat penting tuan-tuan. Jangan satu hari berlalu tanpa kita ingatkan mati. Jangan. Sebab tu Nabi SAW pesan kita, iaitu pergi ziarah ke kubur. Kenapa? Fa'innaha tuzakkirukum bil akhirah. Dengan ziarah kubur, ingatkan kamu akan hari akhirat. Kita ni nak mati ni. Saudaraku dah mati, emak aku dah mati, bapa aku dah mati, aku pun akan mati juga. Tak ada siapa yang kekal tuan-tuan. Semua ulama-ulama kita hebat-hebat pun dah meninggal. Datuk nenek kita pun dah meninggal. Kita pun akan meninggal. Dan masa yang akan datang tu dekat. Kullu atin qarib. Setiap yang akan datang tu dekat. Cuma kita rasa lagi lama. Tapi tiba-tiba bila nak mati, Allah, aku belum siap lagi. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Ingatlah mati kita. Jadi kita bekerja pun, kita berpada-padalah. Jangan sehabis-habis tenaga kita, masa kita, fikiran kita untuk dunia, tetapi kita ibadat kita tonggang langgang, kelang kabut, macam kena kejar hantu. Tak ada masa nak zikir, tak ada masa nak belajar agama, tak ada masa kita nak baca Quran. Jangan. Tak apalah kalau gaji kecil tapi dapat menampung hidup, dapat kita beramal, itu sudah cukuplah. Apa tujuan kita hidup? Nak kumpul harta? Bukan. Tujuan kita hidup ialah nak beramal. Kenapa? Itulah bekalan kita akhirat. Harta kita tak ada akan bawa kita. Dalam kubur pun tak bawa. Tetapi akhirat tu, itulah amalan yang kita akan bawa. Itulah dia tuan-tuan. Dan jangan lupa baca Al-Quran. Kedua-dua ni, ingatkan mati dan juga baca Al-Quran. Dia akan menjadi nur, cahaya membersihkan hati-hati kita yang berkarat itu. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi pernah, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, mengenai orang yang membaca Al-Quran beramai-ramai, maka akan Allah SWT berikan dia kebahagiaan dunia, maka dia akan diturunkan rahmat Allah Ta'ala dan dihimpunkan oleh malaikat-malaikat di kelilingnya. Maka berkatalah Sayyidina Muaz bin Jabal, Sayyidina Abu Zar radhiyallahu an, dia pun bertanya pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, berikanlah aku nasihat. Maka jawab Nabi,
janganlah terlampau banyak ketawa, kerana dia akan mengeringkan hati dan wajah akan kehilangan serinya. Jangan banyak ketawa, ya. Ketawa ini sikit-sikit. Kadang-kadang. Jangan banyak-banyak, jangan. Ya. Kalau kita ketawa pun, kalau boleh jangan terbahak. Jangan. Kita ketawa dengan senyum saja. Lebih-lebih kalau terkeluar suara sikit, kita tutup mulut kita. Itu adab kita ketawa. Nabi SAW ketawa, tapi ketawa Nabi ialah dengan senyum yang nampak gigi Nabi SAW. Itu cara adab Nabi berketawa. Sebab bila dah ketawa ni kuat, banyak ketawa, hilang kita punya roh kita. Kita punya hati kita, roh kita, iman kita. Makna kering hati kita. Dan cahaya wajah kita pun akan hilang. Jadi kurangkan kita. Sebab tu Nabi SAW bila lalu di kumpulan sahabat-sahabat ni sedang berketawa, Nabi pun berkata kepada mereka, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Kalau kamu semua tahu apa yang aku tahu, kamu semua akan ketawa sedikit dan menangis banyak. Kenapa? Nabi tahu apa? Nabi sudah tengok neraka, telah tengok syurga. Nabi dah tahu bagaimana azabnya dahsyat. Kalau kamu tahu apa aku tahu, kamu akan ketawa sedikit dan menangis yang banyak. Allah. Tapi kerana kita tak nampak apa yang Nabi nampak, kadang-kadang kita nak nangis pun susah. Satu hari, sebulan, tak nangis-nangis kita kerana Allah. Tapi kalau duit kita hilang, kita nangis. Kena potong gaji, kita nangis. Kita kena buang kerja, kita nangis. Kita hilang barang kita, kita nangis. Tetapi kita tak pernah atau susah nak nangis kerana Allah, kerana takut kepada Allah. Allahumma ya Allah, kurniakanlah kami, dapat lembutkan hati kami untuk nangis kepadamu ya Allah. Maafkanlah kami, janganlah kau jadikan hati kami hati yang keras ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Abu Zar minta lagi nasihat pada Nabi SAW. Nabi pun memesan, bercampur gaulah dengan orang-orang yang miskin dan yang fakir, berbaik-baiklah dengan mereka dan duduklah bersama-sama mereka. Orang fakir miskin, jangan pandang rendah, jangan pandang hina. Besok akhirat, orang fakir miskin yang beriman, yang beramal saleh, dia akan masuk syurga lebih dahulu 500 tahun sebelum orang-orang kaya yang beriman, yang beramal saleh. Kita beramal juga, alhamdulillah ustaz, saya beramal, bagus, alhamdulillah. Tapi orang yang miskin ni 500 tahun lebih awal masuk dulu. Kenapa ustaz dah masuk dulu? Sebab Allah Ta'ala nak hisap apa dengan mereka. Nak hisap pun Allah malu. Kenapa? Tak ada apa yang ada pada mereka. Mereka hidup fakir, miskin. Mereka beramal pula, Allah bagi masuk syurga. Masuk. Masya Allah tuan-tuan. Siapa tahu kalau kita duduk dengan orang fakir miskin, orang yang susah, kita pun bantu mereka, kita buat baik mereka, berkawan dengan mereka, sabar dengan mereka. Besok akhirat, ya Allah, ini sahabat aku kat dunia, aku nak dia sama aku. Ya Allah, ini seorang ni selalu tolong aku nak dia sama aku. Alhamdulillah. Kita tumpang tuan-tuan, kita tak tahu. Kita dah ingat ibadat kita yang akan bawa kita ke syurga, belum tahu. Mungkin orang miskin tu punya doa tu, itulah yang Allah Ta'ala akan terima kita dan masukkan kita ke syurga. Kita tak tahu. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita semua daripada golongan yang dimasukkan ke syurganya dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Dan begitulah Sayyidina Abu Zar radhiyallahu berkata, nasihatkan aku lagi ya Rasulullah. Nabi SAW pun bersabda, lihatlah mereka yang lebih rendah daripada kamu, iaitu dengan ini engkau akan bersyukur pada Allah. Dan jangan lihat mereka yang lebih tinggi darjat daripada kamu, kelak kamu akan kufur nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kamu. Itulah dia kata tuan-tuan, dalam hidup dunia ini ada orang senang, ada orang susah. Kita ni Allah Ta'ala bagi apa yang ada, syukur alhamdulillah. Nah, kenapa ustaz saya ni susah? Tengok orang yang lebih susah. Tengok orang yang lebih susah, yang tak ada rumah, tengok duduk kat kemah-kemah, kat pelarian tu sana. Kan orang Syria yang pelarian. Tengok orang susah, tengok kat Yaman sampai ke bulan tengah tulang-tulang saja. Tengok orang yang susah, nak makan. Kita puasa sebulan, mereka sepanjang tahun puasa tak makan. Ya Allah, syukurlah aku ada rumah. Syukurlah aku dapat makan juga walaupun tak seberapa. Syukur, alhamdulillah. Jadi kita bersyukur. Tapi jangan kamu lihat pada orang yang lebih tinggi pada kamu. Dia tu rumah besar, aku ni rumah kecil aja. Dia tu kereta besar, aku kereta kecil. Jadi nanti kita akan kufur nikmat Allah. Kita kata, kenapa Tuhan tak bagi aku macam tu? Kenapa Tuhan tak bagi aku rumah macam tu? Kita sudah mula jealous pula.
Jadi itulah sebabnya kita selalu pandang kepada orang yang lebih rendah kepada kita. Semoga kita selalu bersyukur kepada Allah SWT. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba yang bersyukur padamu. Jadikanlah kami hamba yang pernah merendahkan diri padamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikanlah Al-Quran teman kami dalam hidup kami ini, ya Allah. Kurniakanlah kami dapat baca Al-Quran setiap hari, ya Allah, dalam Ramadan dan luar Ramadan. Kurniakanlah kami dapat khatamkan Al-Quran dalam Ramadan ini, ya Allah. Kurniakanlah kami dapat baca Quran di waktu bila-bila masa juga, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Quran teman kami dalam kubur kami. Jadikanlah Quran sebagai pembela kami di yaumul mahsyar, ya Allah. Jadikanlah Quran sebagai pemberat timbangan pahala kami di padang waktu kita hisab, ya Allah. Jadikanlah Quran sebagai pembimbing kami di atas jembatan Siratal Mustaqim. Jadikanlah Quran membawa kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkan kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran, roh Quran dalam jiwa kami, ya Allah. Ya Allah, cahayakanlah rumah kami dengan nur Al-Quran. Cahayakanlah anak isteri kami dengan nur Al-Quran, ya Allah. Cahayakanlah hidup kami dengan Al-Quran, mati kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran syafaat untuk kami dan semua murid-murid kami dan pegawai-pegawai kami dan semua ibu bapa kami, datuk nenek kami, makcik pakcik kami dan sekalian mereka hadirin yang mengikuti tazkirah Ramadan online ni, dan sekalian kaum keluarga mereka dan mak bapak mereka semua, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tiada tempat nak kami mengandung melainkan hanya pada Engkau, ya Allah. Daripada Engkau kami datang, pada Engkau kami kembali. Kami tahu kami banyak dosa, ya Allah. Kami tahu kami banyak buat kesalahan, banyak melanggar pantang larang-Mu. Tapi dalam bulan Ramadan yang Kau janjikan inilah bulan rahmat-Mu, dan di pertengahan Ramadan Kau janjikan pengampunan-Mu, dan di akhir Ramadan Kau janjikan kelepasan dari neraka. Kami menandah tangan bermohon padamu, ya Allah. Rahmatilah kami, ya Allah, dan ampunkanlah kami, ya Allah. Ampunkanlah kami, ya Rahman, dan lepaskanlah kami semua daripada neraka-Mu. Demikian juga kepada ibu ayah kami, datuk nenek kami, keluarga kami, makcik pakcik kami, dan sekalian kaum muslim muslimat, ya Allah. Jadikanlah kami semua dan mereka yang mengikuti program ini, ya Allah. Jadikanlah kami dan mereka semua, ya Allah, daripada golongan yang mendapat rahmat-Mu dan pengampunan-Mu dan kelepasan dari api neraka-Mu, ya Allah. Terimalah doa kami, ya Allah. Antara kami yang lemah Kau kuatkanlah. Antara kami yang sakit Kau sembuhkanlah, ya Allah. Antara kami yang susah Kau senangkanlah. Antara kami yang dalam berhutang Kau tunaikanlah. Antara kami yang mempunyai berbagai-bagai masalah Kau huraikanlah. Antara kami yang mempunyai berbagai-bagai hajat Kau kabulkanlah. Ya Allah, anak-anak kami masih belajar, terangkanlah hati mereka dan berikan mereka kejayaan pelajaran dunia akhirat. Anak-anak kami yang belum mendapat kerja, kurniakan mereka kerja untuk mendapat rezeki yang halal. Anak-anak kami yang belum ditemui jodoh, kurniakan mereka jodoh orang yang baik, orang yang soleh dan salihah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami, ya Allah. Kami mohon padamu sekalian kebaikan yang pernah dimohon oleh Nabi kami Rasulullah SAW. Kami mohon berperlindungan denganmu, ya Allah, dari segala perkara yang dimohon lindung oleh Nabi kami Rasulullah SAW. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sampai situ saja untuk pengajian tazkirah Ramadan pada hari ini. Saya mohon maaf banyak-banyak dalam penyampaian saya. Mungkin ada tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Mana yang benar semua datang daripada Allah. Yang mana salah silap itu kelemahan saya, kebodohan saya dan kebebalan saya. Maaf banyak-banyak.
Dan jangan lupa tuan-tuan, kita sharekan program ni kepada semua kawan-kawan kita, teman-teman kita dalam grup kita. Semoga semua mereka mendapat manfaatnya dengan berkat Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua, dapat kita selesaikan puasa Ramadan sampai akhir, dan dapat kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Allahumma amin, amin, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.